Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 3 November bersama saya Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Lapangan terbang baru lawas bakal merubah lanskap pembangunan selain meningkatkan ekonomi penduduk setempat di daerah itu kelak. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sum Agong, pada masa ini pelbagai perancangan telah dilakukan. Jelas Datuk Henry Sum Agong, di peringkat awal ini pihaknya telah mengenal pasti kawasan yang bersesuaian bagi membina lapangan terbang itu dan kini dalam proses kajian serta menganalisis persekitaran kawasan tersebut. Tambah beliau lagi, setelah semuanya dipersetujui dari segi kesesuaian kawasan, pelan pembinaan dan peruntukan, langkah seterusnya yang akan dilakukan mengikut kesesuaian masa serta persetujuan bersama. Beliau berkata demikian selepas sesi lawatan kerja Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan ke Long Tuan di Dewan Masyarakat Long Tuan Lawas. Pada lawatan itu, Datuk Amar Awang Tengah melancarkan upacara pecah tanah bagi membina anjung usahawan Long Tuan dan turut menyerahkan geran Ketua Menteri kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung kawasan Baklalan serta bantuan input pertanian. Dua projek telah dirancang untuk mentransformasikan Bandar Sibu ke arah mencapai status bandaraya menjelang tahun 2031. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping berkata dua projek ini adalah projek pembangunan semula Bukit Asik dan projek pembangunan Kemunyang. Menurut Datuk Petinggi Abang Johari, bagi pembangunan semula Bukit Asik, pihaknya telah menubuhkan jawatan kuasa khas. Jelasnya, pihak Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA dan jawatan kuasa khas yang akan menggerakkan pelan pembangunan itu disifatkan akan menanggung satu tugasan yang besar kerana tugas itu memerlukan kerjasama erat antara pelbagai agensi dan penduduk di kawasan Bukit Asik. Projek kedua pula adalah dengan meluaskan pembangunan Sibu ke lokasi lain antaranya kawasan Kemunyang. We have identified Bukit Kemunyang as another center for you to expand your development plan in Sibu itself. That will be connected, of course, to the Bukit Lima as well as to Kampung Nangka. That become an urban area, also commercial area that can be developed. Pembangunan ini dirancang sedemikian agar ia dapat menarik lebih ramai penduduk untuk datang ke Sibu, seterusnya meningkatkan pembangunan hartanah di Sibu. Datuk Petinggi Abang Johari berucap secara maya pada Majlis Ulang Tahun ke-40 Majlis Perbandaran Sibu SMC. Dalam ucapannya, beliau menegaskan kerajaan negeri komited membantu Sibu mencapai status bandaraya menjelang tahun 2031. Ke arah itu, bersempena ulang tahun ke-40 kerajaan negeri meluluskan permohonan SMC untuk memiliki bangunan sendiri yang dirancang akan dibina di dataran fasa 2 Sibu. Bangunan itu dijangka menelan kos antara 70 hingga 100 juta ringgit. Dua atlet Paralimpik Sarawak yang mengharumkan nama negara pada Tamasya Paralimpik Tokyo 2020 menerima insentif daripada Kerajaan Sarawak sebagai penghargaan atas kejayaan mereka. Atlet berkenaan yang bersaing dalam acara powerlifting iaitu Boni Bunya Agustin menerima insentif berjumlah RM500,000 manakala Jong Yi Ki pula menerima insentif berjumlah RM300,000. Majlis penyampaian insentif kepada kedua-dua mereka disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Pada tamasya yang berlangsung dari 24 Ogos hingga 5 September lalu, Boni menghadiahkan pingat emas dalam acara powerlifting bagi kelas 72 kg dan ke bawah menerusi angkatan terbaiknya 228 kg. Beliau turut melakar kejayaan memecahkan rekod tamasya yang dipegang atlet Iraq, Russell Mohsin, iaitu 227 kg pada tamasya di Rio de Janeiro 2016. Manakala Jong yang bersaing dalam acara yang sama bagi kelas 107 kg dan ke bawah pula berjaya meraih pingat perak. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Petinggi Abang Johari berkata kejayaan tersebut membuktikan Sarawak mampu melahirkan atlet bertaraf dunia. Ia juga secara tidak langsung akan menjadi inspirasi kepada atlet-atlet lain untuk berusaha keras menggapai kejayaan dalam pelbagai acara sukan di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Beliau menambah kerajaan negeri sentiasa memberikan sokongan
sokongan terhadap pembangunan sukan di Bumi Kenyalang. Ini termasuk melalui usaha menaik taraf kemudahan-kemudahan sukan selain mengenal pasti atlet muda yang berpotensi termasuk atlet para untuk diasah dan dilatih bagi mewakili Malaysia amnya dan Sarawak khususnya di pentas dunia. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang turut berucap pada majlis berkenaan berkata program pembangunan elit senior merupakan antara usaha yang diambil oleh kementerian itu untuk membantu menyediakan atlet para mengambil bahagian dalam kejohanan di peringkat antarabangsa. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, di bawah program berkenaan ia turut meliputi bantuan dari segi latihan, menyertai kejohanan atau pertandingan luar, bantuan pemakanan tambahan, latihan kekuatan dan suaian serta latihan mental. Tambahnya, selain usaha di peringkat kementeriannya, Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak juga mengadakan pelbagai inisiatif dan program bagi mengenal pasti bakat dan potensi atlet para di Sarawak yang boleh bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan. Beliau bagaimanapun menegaskan, walaupun pihak kementerian melaksanakan pelbagai pelan dan program strategik, faktor kejayaan dalam acara yang disertai tetap bergantung kepada usaha keras, kesungguhan dan semangat tinggi oleh atlet sendiri. Dalam perkembangan lain, Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, memaklumkan Perhimpunan Gabungan Parti Sarawak GPS yang dijadual berlangsung di Kuching pada Ahad ini ditunda. Datuk Seri Abdul Karim Rahman berkata ia susulan penguatkuasaan larangan sebarang aktiviti perhimpunan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya termasuk pelancaran jentera sehingga 27 hari bulan ini seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Jelasnya GPS mematuhi larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan bagi mengelakkan risiko penularan jangkitan dan peningkatan mendadak kes COVID-19. Beliau turut mendedahkan belum ada tarikh baharu ditetapkan untuk perhimpunan tersebut. Pemilihan Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS yang baru tidak akan dilakukan dalam tempoh terdekat bagi menghormati pemergian mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing yang telah meninggal dunia pada Ahad lalu. Timbalan Presiden PRS Datuk Joseph Salang Gandum berkata ketika ini jawatan Presiden Parti masih kosong dan beliau hanya memikul tanggungjawab yang ditinggalkan oleh mendiang. There was never any disagreement in our meeting. I don't think there was any. No. Yeah. There was no disagreement. Everybody came up with his or her views about how we move forward, how we can show our respect for the wishes of our late party president. Beliau juga menyangkal dakwaan bahawa mesyuarat tergempar yang diadakan pada Ahad lalu berlaku perebutan untuk menyandang jawatan sebagai Presiden parti itu. Datuk Joseph Salang memberitahu ia diadakan bagi membincangkan persediaan pengebumian dan langkah-langkah dalam membantu keluarga mendiang. Beliau memberitahu pemberita pada sidang media bersama Majlis Tertinggi PRS di Kuching semalam. Sarawak merekodkan 528 kes baharu COVID-19 malam menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan sebanyak 242,052 kes. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, penambahan kes tertinggi masih direkodkan di daerah Kuching dengan 174 kes, Miri 95 dan Sibu 61 kes. Daripada jumlah tersebut, 4 kes merupakan kategori 5, 4 kes kategori 4, 3 kes di kategori 3, 336 kes yang dilaporkan merupakan kes gejala ringan iaitu kategori 2 dan 181 kes merupakan kategori 1 atau tiada gejala. Dalam pada itu, terdapat 19 kes kematian dilaporkan pada 29 Oktober sehingga Isnin lalu melibatkan mangsa berumur lingkungan 29 tahun hingga 95 tahun. Dalam pada itu, sebanyak 27 kluster masih aktif dan tiada penambahan kluster baru direkodkan. Semalam, JPBN juga melaporkan tiada lokaliti diisytiharkan dan dilanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Hanya Rumah Muluk Lempah Antupakan diisytihar tamat PKPD semalam.
Pasukan Al-Hijrah 2 Taman Seri Pelabuhan Bintulu muncul johan dalam pertandingan petong Piala Pusingan Presiden Persatuan Anak Vai Bintulu PAVB. Pertandingan itu berlangsung selama 2 hari di arena petong Jepak dan arena petong Maksak Bintulu. Presiden PAVB Pandi Suhaili dalam ucapan beliau semasa majlis penyampaian hadiah menjelaskan pertandingan tersebut akan dijadikan acara tahunan PAVB. Jelasnya pertandingan yang julung kali dianjurkan oleh PAVB itu bertujuan menghimpunkan 30 pasukan dari Bintulu dan Mukah. Penyertaan tersebut bukan sahaja disertai oleh ahli PAVB, malah turut melibatkan kaki tangan kerajaan dan swasta serta pertubuhan bukan kerajaan yang lain. Pada pertandingan tersebut, pasukan Santai 1 berjaya menduduki tempat kedua, manakala PP Bintulu merangkul tempat ketiga berjaya menewaskan pasukan Insider 3. Para pemenang menerima piala dan hadiah wang tunai. Sekian berita Pagi Sarawak edisi 3 November. Saudara, penyatuan keluarga Malaysia sangat penting dalam usaha kita bersama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Salam hormat. Assalamualaikum.